Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Jamilah binti Saleh dari Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Bintulu. Pada hari ini, saya ingin kongsikan satu tazkirah ringkas yang bertajuk Betulkah kita berpuasa kerana perbelanjaan dapur meningkat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Apabila fikir secara logik, perbelanjaan bulanan untuk makan dan minum di bulan Ramadan sepatutnya semakin jimat kerana tiada keperluan untuk membeli makanan dan minuman lagi pada siang hari. Cuma manusia perlu mengeluarkan wang untuk membeli makan malam dan sahur sahaja. Namun apa yang banyak berlaku sekarang ialah perbelanjaan manusia pada bulan Ramadan untuk makanan lebih banyak daripada bulan biasa. Lagi ditahan makan, lagi banyak duit dihabiskan untuk makan. Ini kerana mereka hanya menahan makan dan minum, bukan menahan nafsu makan dan minum. Sepatutnya mereka perlu menahan nafsu makan dan minum, barulah makanan tidak membazir. Fenomena pembaziran yang berlaku dan berleluasa pada setiap kali menyambut Ramadan merupakan sesuatu yang amat menyedihkan. Sepatutnya Ramadan mendidik umat Islam agar berjimat cermat kerana tiada keperluan berbelanja untuk makanan pada siang hari. Akan tetapi yang berlaku ialah sebaliknya, kerana ramai yang sanggup berbelanja besar dengan beraneka juadah makanan ketika tibanya waktu untuk berbuka puasa. Semua itu hanyalah kerana melayan nafsu makan. Namun apabila tiba masa makan nanti, hanya sebahagian kecil sahaja yang dimakan. Selebihnya dibuang begitu saja. Dia mungkin beralasan dengan menyimpan di dalam peti ais, tetapi akhirnya dalam tong sampah jua menjadi tempat kesudahannya. Kerana pada keesokan harinya, dia akan memasak dan membeli makanan yang lain pula. Saudara-saudari sekalian, kita sering berjumpa dengan orang yang kelihatan lesu, lemah dan tidak bermaya pada tengah hari bulan Ramadan. Pada wajahnya bagaikan terpancar cahaya iman. Tetapi pada sebelah petangnya, ketika berada di bazar Ramadan, nafsu yang lesu tadi sudah menjadi cergas dan kuat. Dia melayan seleranya, melempiaskan kehendak nafsunya di bazar Ramadan dengan membeli pelbagai juadah makanan sehingga melebihi keperluan yang sepatutnya. Ia tidak ubah bagaikan ingin mengkodarkan kembali sarapan pagi, makan tengah hari dan makan petang yang ditinggalkan ketika berpuasa. Lihat, nafsu yang lemah tadi apabila dilayan ia akan menjadi kuat semula. Di sinilah hikmah Islam meletakkan bahawa kekuatan orang Islam terletak pada kekuatan rohaninya, bukan pada kekuatan fizikalnya. Sebenarnya, Islam tidak melarang umatnya untuk membeli makanan. Cuma Islam mengajar supaya kita berbelanja secara sederhana setiap masa, termasuk sewaktu berbuka puasa. Kita sebenarnya bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Apabila konsep hidup untuk makan dijadikan pegangan, ia akan menyebabkan berlakunya kelalaian hingga melampaui batas dalam berbelanja. Tidak cukup dengan juadah yang dimasak di rumah, dibeli lagi makanan di bazar Ramadan secara berlebihan. Tabiat pembaziran yang berlaku dalam bulan Ramadan menyebabkan puasa yang dilakukan menjadi sia-sia kerana tidak mencapai ketakwaan sebagaimana yang diharapkan. Puasa adalah ibadah yang memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi, sasiah dan akhlak hingga mencapai tahap takwa kepada Allah. Antara ciri insan bertakwa ialah mereka yang berjaya mengawal nafsu makan. Sehubungan itu, umat Islam hendaklah menghindari amalan menjadikan bulan Ramadan bulan untuk berpesta makan dan membeli belah secara berlebihan. Saudara-saudari sekalian, pembaziran merupakan satu sifat yang dilarang keras di dalam Islam. Justeru Allah mengumpamakan orang yang membazir itu ibarat saudara kepada syaitan. Gambaran yang diberikan Allah terhadap orang yang melakukan pembaziran dalam ayat berkenaan amat keras. Kerana syaitan itu adalah makhluk yang paling ingkar terhadap perintah Allah. Syaitan ditangkap pada bulan Ramadan.
Namun, apabila kita membazir, adakah kita pula menjadi adik-beradik syaitan yang masih bebas berleluasa? Pemborosan dan pembaziran adalah perbuatan keji dan patut ditinggalkan oleh orang yang mengaku diri mereka benar-benar beriman dengan Islam. Dalam kegairahan umat Islam menyambut Ramadan dan kedatangan Syawal nanti, mereka tidak seharusnya lalai dan leka hingga melanggar etika berbelanja seperti yang telah ditetapkan oleh Islam, terutama boros dalam berbelanja. Maklumlah, apabila masuknya Ramadan, bukan amal yang kita sibukkan, tetapi persediaan Syawal yang kita dahulukan. Istilah pembaziran dalam bulan Ramadan ialah apabila kita melebih-lebihkan kemahuan. Contohnya, jika berbuka kita menyediakan juadah keterlaluan. Saudara-saudari sekalian, meskipun berbelanja berlebihan adalah hak golongan berada, namun pada hakikatnya Islam memandang serius perkara ini. Islam anjurkan supaya perbelanjaan itu dibuat secara berperancangan agar tidak dibazirkan. Hikmah puasa dalam bulan Ramadan ialah supaya kita dapat membentuk nafsu berbelanja pada tempat yang sepatutnya. Kalau ikutkan nafsu dan keinginan, mungkin banyak perkara yang perlu dibelanjakan, namun semua itu perlu dirancang dengan baik agar membeli barangan yang diperlukan sahaja. Dalam banyak keadaan, kita membeli barangan yang tidak perlu apabila berjalan di pasar raya. Mungkin kita ada wang sehingga kita mempunyai kuasa beli yang tinggi. Namun kena ingat bahawa di sana ramai lagi yang kurang mampu yang mungkin memerlukan bantuan dan sokongan dari kita. Berhemahlah dalam berbelanja. Tunjukkan bahawa kita seorang yang benar-benar berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29 yang bermaksud, jangan jadikan tanganmu terikat ke tengkuk, yakni tidak mahu berbelanja. Jangan pula kamu melepaskan tanganmu semahunya, yakni boros. Kelak kamu akan dicela dan menyesal. Setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan sekian, terima kasih.